Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Yang berbahagia, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam perpaduan, salam kasih sayang yang melalui alam maya yang kian berkembang. Berdirinya kami di sini, walaupun jarak yang memisahkan, namun semangat dan roh satu bangsa tetap menyatukan kita untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, luhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Begitulah lafaz yang sering berbunyi acap kali adanya perhimpunan di sekolah. Lafaz rukun negara yang diterapkan ke dalam setiap jiwa rakyat Malaysia untuk memupuk semangat kenegaraan dalam diri. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusur hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato, agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga, dan saya, Petah, berkatakan. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk mewujudkan semula perpaduan yang kukuh. Oleh itu, prinsip-prinsip dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan negara Malaysia. Justru itu, setiap prinsip rukun negara sepatutnya dijiwai dalam setiap sanubari kita dan bukan sekadar laungan, bukan sekadar ikrar. Persoalannya di sini, apakah rukun negara masih relevan dalam membantu mencapai kestabilan rakyat Malaysia? Sidang penonton yang penuh santun. Wacana yang pertama adalah berdasarkan prinsip yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Negara kita mengamalkan sistem beraja sejak zaman Persuratan Melayu dengan wujudnya zaman Kesultanan Parameswara sehinggalah hari ini. Di negara kita, raja dan negara mempunyai kaitan yang sangat rapat. Ini adalah kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dengan jenis menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara kita. Perkara 44 pula menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah sebahagian daripada komponen yang membentukkan parlimen di negara ini. Justeru, prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negara ini. Setiap warga negara Malaysia perlu memenuhkan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Sebagaimana diketahui umum, negara kita telah dilanda wabak pandemik COVID-19 dan hal ini sedikit sebanyak telah menjejaskan banyak perkara termasuklah aktiviti sosial dan kemasyarakatan rakyat Malaysia. Jika rakyat tidak patuh kepada arahan dan cadangan yang dikeluarkan oleh negara, maka kemungkinan besar kita tidak dapat memenangi peperangan dengan virus sekecil kuman ini. Begitulah yang ditekankan dalam prinsip yang kedua, iaitu untuk melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuan. Penghayatan terhadap prinsip kedua mampu membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu kerana raja adalah payung negara yang menaungi seluruh rakyatnya. Justeru, institusi raja tidak boleh dicemari, diperlekeh
atau dihina serta ia tidak wajar dipolitikkan sama sekali. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sidang penonton yang saya kasihi, wacana kedua juga yang terakhir, ingin saya bawa kalian kepada prinsip negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai perlembagaan persekutuan. Prinsip keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang seperti yang disebut dalam perkara 4/1 Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Setiap rakyat mempunyai kedudukan atau taraf yang sama di sisi undang-undang. Justru itu, perlembagaan memberi jaminan terhadap hak asasi, kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara. Perlembagaan negara sangat penting untuk dipatuhi dan diikuti oleh segenap lapisan masyarakat di negara ini bagi mengekalkan perpaduan yang telah lama terpasak erat. Pelbagai aspek yang terkandung dalam perlembagaan negara bukanlah sekadar tulisan di helaian kertas, namun merupakan satu tonggak kesatuan rakyat Malaysia. Para pendengar sekalian, setelah dua hujah yang dibentang tentang pentingnya rukun negara kepada perpaduan rakyat Malaysia, maka dapatlah dirumuskan bahawa rukun negara yang telah diterbina sejak berdekad yang lalu tidak boleh dipandang enteng. Hal ini bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara sentiasa berada pada tahap terbaik dan optimum mengatasi negara-negara yang lain. Ingat sahabat, jika bukan kita rakyat Malaysia yang mendokong dan mengamalkan setiap prinsip rukun negara ini, maka pada siapa ingin kita harapkan lagi? Mari kita hayati aspirasi yang terkandung dalam rukun tersebut secara mendalam dan bukan setakat berlegar pada prinsipnya sahaja. Sebelum diri mengundur diri, sebelum jari disusun, memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah kata atau tersilap bicara. Kami mengakhiri pidato ini dengan serangkap pantun. Alang-alang menyelup perkasa, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang rukun negara dijulang, biar kekal sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.